Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar medium di luar sana. So, hari ini medium akan sambung lagi penjelasan mengenai subtopik yang ada di dalam chapter 2 kita, iaitu Professional Ethics. Untuk video kali ini, medium akan menerangkan apa yang berada di hadapan anda sekarang ini, iaitu Trade Towards Professional Independence. Maksudnya, ini merupakan ancaman-ancaman terhadap kebebasan secara profesional kita sebagai seorang jurulatih. Pertama sekali, we look into the family and personal traits. Sepertinya anda memahami bahawa pertalian persaudaraan ataupun kepentingan peribadi boleh mengganggu anda sebagai seorang juruaudit dalam menjalankan tugas. Seperti contoh adalah rakan rapat anda, adik-beradik anda, saudara mara terdekat boleh menjejaskan kebebasan secara profesional seorang juruaudit kerana terikat dengan hubungan kekeluargaan dan juga kepentingan peribadi. Yang kedua adalah yuran ataupun fee yang dikenakan oleh klien oleh juruaudit kepada klien yang mana proses penauditan dilakukan. Fee ini sebenarnya kita boleh menerima dengan jumlah yang tertentu mengikut kepada jumlah percentage daripada total revenue of our client. Jadi, biasanya apabila sesebuah organisasi atau klien yang dalam syarikat di mana seorang juruaudit itu melaksanakan tugas yang mempunyai jumlah revenue yang tinggi boleh menyebabkan seorang juruaudit bergantung ataupun terikat untuk melakukan proses pengauditan terhadap pelanggan tersebut. Hal ini demikian kerana jumlah yang diterima adalah tinggi. Ia juga adalah salah satu perkara yang menggugat kebebasan secara profesional seorang juruaudit itu. Yang ketiga adalah loan and guarantee. Maksudnya ini adalah pinjaman ataupun jaminan pinjaman yang dilakukan oleh seorang juruaudit. Seseorang juruaudit itu mungkin adalah merupakan seorang peminjam kepada syarikat yang mana audit dijalankan. Hal ini boleh menyebabkan seorang juruaudit itu beragak-agak dalam membuat penilaian dan mempunyai kepentingan peribadi terhadap pinjaman ataupun garanti pinjaman yang dijalankan oleh syarikat klien terhadap seorang juruaudit itu sebagai seorang pelanggan. Selain daripada itu juga, perkara ini boleh berlaku apabila seorang juruaudit itu menerima loan daripada syarikat yang diaudit, memberikan loan kepada syarikat yang diaudit itu, kemudian memberikan jaminan kepada loan yang diberikan kepada juruaudit dan beberapa lagi perkara. Bagaimanapun, seorang juruaudit boleh membuat pinjaman yang berjamin di dalam syarikat klien tetapi perlu mengikuti prosedur yang standard yang ditawarkan oleh syarikat berkenaan. Yang keempat adalah personal interest. Personal interest ini boleh berlaku kepada seorang juruaudit secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti seorang juruaudit itu mungkin adalah pemegang saham kepada syarikat yang diaudit, merupakan pelanggan kepada syarikat yang diaudit, ataupun juga seorang juruaudit itu menjadi peminjam kepada syarikat yang diaudit ini. Bagaimana seterusnya untuk financial interest ini, ia juga boleh menjurus kepada situasi di mana seorang juruaudit itu mungkin merupakan ahli keluarga di dalam syarikat yang menawarkan pinjaman tadi. Jadi ini juga boleh mengganggu juga kebebasan secara profesional seorang juruaudit ketika menjalankan tugas pengauditan. Dan seterusnya adalah hal-hal lain. Hal-hal lain yang dimaksudkan di sini adalah apa-apa tindakan yang berlaku di antara klien ataupun hubungan kait yang berlaku antara juruaudit dengan syarikat yang diaudit. Seperti contoh, syarikat yang diaudit itu memberikan hadiah. Selain daripada itu, dia juga memberikan pinjaman kepada juruaudit itu melebihi nilai wang sebanyak RM25,000. Seterusnya kita, Madam harap anda faham bahawa
Di dalam bidang pengauditan terdapat beberapa perkara yang boleh mengganggu kebebasan secara profesional dalam menjalankan tugas pengauditan. Kita sambung semula untuk slide yang seterusnya, iaitu kaedah-kaedah dalam menjalankan tugas ataupun kaedah-kaedah pelaksanaan tugas seorang jurutaudit yang boleh dilakukan di dalam bidang ini. Pertama sekali, seorang jurutaudit itu boleh menjalankan tugas dengan menggunakan kaedah nama seseorang itu yang mana dia adalah merupakan seorang jurutaudit yang berdaftar, merupakan seorang accountant yang berdaftar dengan Malaysian Institute of Accountants menggunakan nama seseorang jurutaudit itu. Yang kedua adalah dia menjalankan tugas dengan menggunakan nama partner yang merupakan juga adalah chartered accountant dan juga licensed accountant. Seterusnya ketiga, dia bertindak ataupun menjalankan tugas dengan menggunakan nama firma yang mana firma tersebut adalah firma yang telah berdaftar dan juga di bawah Akta Accountant 1990. Selain daripada itu, dia juga boleh menjalankan tugas atas nama syarikat-syarikat tempatan ataupun syarikat-syarikat luar negara di tingkat antarabangsa, dan yang terakhir sekali dia juga menjalankan tugas dengan menggunakan nama syarikat yang menjadi partner di Malaysia yang berdaftar dan juga partner syarikat yang mempunyai lisens. Baiklah, biasanya kita akan dapat melihat apabila seseorang accountant itu memberikan kad nama, kita akan melihat di hujung nama seseorang itu adalah dia sama ada merupakan chartered accountant CA, B licensed accountant LA ataupun C associate member AM. Jadi sepatutnya pelajar-pelajar perlu melihat bagaimanakah seseorang itu dikenali sebagai seorang accountant yang terdaftar dan mempunyai lesen di dalam Akta Accountant 1963. Seterusnya adalah bagaimana seorang accountant itu market servis yang dilakukan oleh seorang jurutaudit. Kita boleh lihat di sini ya, seorang auditor itu dibenarkan untuk membuat promosi bagi dirinya sendiri, tetapi mesti mengikut kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Perlu diingatkan bahawa seorang jurutaudit dalam menjalankan tugas mestilah membedakan sepenuhnya dan secara jujur mengenai perkhidmatan yang ditawarkan, tahap pendidikan yang dimiliki ataupun tahap kompetensi yang ada, dan juga jumlah ataupun tahun pengalaman diperolehi oleh seorang jurutaudit. Baiklah, dalam slide ini kita akan melihat jenis-jenis ataupun jenis-jenis imbalan yang akan diperolehi oleh seorang jurutaudit setelah menyelesaikan tugas-tugas pengauditan. Apa yang perlu dipertimbangkan di sini adalah imbalan ataupun yuran yang diperoleh seorang jurutaudit itu mestilah dapat dinilai ataupun dipertimbangkan daripada beberapa aspek. Seperti contoh, dalam menjalankan satu tugas pengauditan, jurutaudit telah menggunakan tahap kepakaran ataupun beberapa perkara yang memerlukan certain level of skill ataupun knowledge untuk menyiapkan tugas pengauditan sesebuah klien. Yang kedua adalah seseorang jurutaudit akan menerima bayaran mengikut kepada tahap proses ataupun training dan juga of course pengalaman seorang jurutaudit itu. Semakin berpengalaman seseorang jurutaudit, biasanya remuneration atau fee yang diperolehi itu juga adalah tinggi. Kerana seseorang jurutaudit yang telah berpengalaman lebih lama, dia lebih mudah, lebih tepat dalam pertimbangan dan dalam proses pembuatan keputusan dalam menjalankan tugas pengauditan. Yang ketiga adalah masa yang ditentukan oleh seorang jurutaudit dalam menjalankan tugas pengauditan sesebuah klien itu. Dan terakhir adalah sejauh mana seseorang
sebuah tugas pengauditan yang diarahkan kepada seorang juru audit itu adalah um, mengikut kepada jumlah masa yang ditentukan. Sekiranya seorang juru audit itu menjalankan tugas pengauditan dan memerlukan masa yang panjang dalam sebuah tugas pengauditan yang diberikan oleh klien, maka jumlah remuneration atau fee yang dikenakan juga mungkin sedikit berbeza dengan satu tugas pengauditan yang mengambil masa hanya 1 jam. Itu adalah perbezaannya, ya. Remuneration yang diterima juga mestilah standing, ya, iaitu dia tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Sekiranya terlalu tinggi, ini boleh mempertikaikan pertimbangan profesional seorang juru audit itu kerana ia berkaitan dengan jumlah pembayaran yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, sekiranya yuran yang dikenakan itu terlalu rendah, ini akan memberikan gambaran bahawa proses pengauditan itu tidak mempunyai kualiti yang baik. Betul tak? Seterusnya, kita akan lihat apakah perubahan-perubahan yang mungkin berlaku di dalam proses pelatihan seorang juru audit itu, iaitu mengenai situasi di mana auditor yang lama mungkin akan digantikan dengan juru audit yang baru. Di dalam situasi seperti ini, juru audit yang baru mestilah mendapatkan maklumat daripada juru audit yang lama mengenai alasan-alasan yang diberikan kepada juru audit yang lama mengenai pelatihan ataupun perubahan yang dilakukan kepada auditor yang baru. Seperti contoh, apakah alasan-alasan yang diberikan hasil daripada perubahan juru audit yang dilakukan oleh pihak klien. Termasuk juga maklumat-maklumat yang mungkin diperlukan oleh juru audit yang baru sebelum membuat keputusan untuk menerima. Sekiranya maklumat yang diperlukan itu adalah bagi juru audit yang baru yang ingin menerima pelantikan daripada klien yang berkaitan dalam sebelum menjalankan tugas pengauditan, pertama sekali juru audit yang baru itu perlu mendapatkan keizinan ataupun permission daripada klien untuk mendapat semua maklumat daripada juru audit yang lama. Bagi sudut juru audit yang lama pula, seorang juru audit yang lama itu perlu memberikan alasan-alasan kenapa seorang juru audit yang baru mesti ataupun boleh menerima pelantikan yang baru. Sekiranya sebaliknya, juru audit yang lama juga mesti memberikan alasan-alasan yang perlu untuk diberikan kepada juru audit yang baru bagi mempertimbangkan beberapa perkara sekiranya terdapat perkara yang tidak sepatutnya untuk juru audit yang baru itu menerima pelantikan tersebut. Baiklah, ini adalah slide yang kedua terakhir, ya, iaitu seterusnya adalah acts discreditable to the profession. Maksudnya apakah perkara-perkara yang boleh mencalarkan ataupun menjejaskan imej kepada bidang pengauditan. Apakah yang mungkin boleh dilakukan yang dianggap sebagai unprofessional conduct by the juru audit. Pertama sekali, juru audit itu lalai ataupun cuai dalam menyediakan rekod-rekod untuk ternyata keuangan syarikat yang diaudit itu. Selain daripada itu adalah kesilapan yang jelas mengenai skill yang digunakan pakai oleh seorang juru audit dalam menjalankan tugas. Ketiga adalah gagal itu menghantar orang cukai dan juga membuat pengiraan cukai. Yang seterusnya adalah seorang juru audit itu juga membuat kesilapan yang ketara di dalam rekod pengauditan klien. Seterusnya diskriminasi ataupun kegagalan dalam mengikut kepada standard ataupun prosedur yang mesti diikuti dalam buat proses pengauditan. Dan yang terakhir sekali, sekiranya seseorang juru audit itu dalam menjalankan tugas gagal untuk memenuhi kehendak yang perlu dipatuhi seperti governmental bodies ataupun other regulatory agencies punya prosedur yang mesti dipatuhi. Sekiranya gagal, ini akan dianggap sebagai tindakan-tindakan yang boleh menjejaskan imej ataupun credibility seorang juru audit di dalam bidang pengauditan ilmiah. Dan yang terakhir sekali adalah mengenai disciplinary procedure. Apabila seorang juru audit itu dianggap telah melanggar prosedur-prosedur di dalam
bidang pengauditan secara profesionalnya, berikut adalah